Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Hasib Hilmi Ashraf bin Hamizan. Bernombor ID 4203003211. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Tamadun Islam pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okey. Jadi yang pertama, sebelum kita terangkan tentang apa itu tamadun, apa itu tamadun Islam pada zaman Khalifah, kita mesti kena tahu apa itu tamadun. Jadi tamadun Islam dari segi bahasa bermaksud kemajuan atau peradaban. Maksudnya di sini adalah macam mana sesuatu peradaban, macam mana sesuatu kaum itu dia maju, macam mana dia keluarkan dia punya bakat, keluarkan dia punya daripada dia naikkan daripada dari segi negara, politik, ataupun daripada dia punya pemakanan, pemakaian. Itu kemajuan dia. Kita tengok dari segi istilah, kemajuan yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam aspek kerohanian dan kebendaan dengan berpandukan pada Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Okey, jadi kat sini dari segi istilah, tamadun Islam tu adalah satu kemajuan yang dilakukan oleh umat Islam dalam aspek kerohanian. Apa itu aspek kerohanian? Okey, maksudnya sini macam mana seseorang tu daripada dia tidak mengetahui, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, dia jadi kenal Allah. Macam mana dengan dia punya ibadah solat dia, macam mana dengan dia punya ibadah puasa dia, dia punya zakat, macam mana kita berpegang kepada apa. Jadi dan kebendaan. Okey, dan kebendaan maksudnya macam mana sesuatu negara tamadun Islam tu maju. Macam apa yang kita tahu, dekat tamadun Islam pada zaman Khalifah tu dia ada masjid sebagai pusat pendidikan. Okey, jadi kat situ kita nampak kemajuan. Kerana apa? Satu lagi yang kita boleh tahu, kerana kita semua ni ambil pendidikan. Jadi pendidikan ni adalah salah satu ilmu yang amat penting, salah satu benda yang amat penting untuk kita untuk memajukan diri seseorang manusia, berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi segala apa yang tamadun Islam lakukan, segala apa tamadun Islam nak buat ni, macam mana nak bercucuk tanam, macam mana nak mentadbir negara, macam mana nak berpolitik, macam mana nak berekonomi, macam mana. Jadi semua tu kena perlu berpandukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tu adalah kalam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan As-Sunnah adalah perkara yang dibuat ataupun disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Assalamualaikum. Okey, jadi kita masuk kat sini pembahagian khalifah. Jadi macam mana khalifah ni boleh wujud? Okey, macam mana sistem khalifah ni boleh wujud? Okey, sebelum saya terangkan pembahagian khalifah ni, sistem khalifah ni diwujudkan oleh selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Bukan untuk menjadi Nabi, tetapi untuk menjadi mentadbir umat Islam pada masa itu selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 orang yang dilantik sebagai Khalifah Ar-Rasyidin. Jadi yang pertama, Khalifah yang pertama sekali dilantik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dia, nama penuh dia Abdullah bin Quhafah. Okey, tapi itu sebelum Islam. Dan sekarang maksudnya lepas dia masuk Islam, dia dikenali sebagai Abdul Ka'bah. Okey. Yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Okey, Umar Al-Khattab adalah khalifah yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar ni dia seorang yang berani, seorang yang tegap, seorang yang sangat orang Quraisy, orang kafir Quraisy takut sangat dengan Umar Al-Khattab apabila dia sedang ingin berperang. Okey. Yang ketiga adalah Osman bin Affan. Okey. Osman bin Affan. Okey. Yang dia ni lahir pada tahun 576 Masehi. Dia berketurunan Bani Umayyah. Dia merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Umar Al-Khattab. Jadi dia adalah juga dia dia punya ilmu dia. Dia punya ilmu, maksud saya dia punya
sumbangan dia. Okey, jadi pada masa zaman Osman bin Affan ni adalah dia punya sumbangan dia adalah penyelarasan Al-Quran. Jadi dia selaraskan Al-Quran. Okey, jadi dia ada perbezaan qiraat. Okey, lagi-lagi itulah yang menjadikan pertikaian. Jadi pada masa tu Uthman bin Affan lah yang menyelesaikan perkara tersebut. Okey, yang terakhir sekali, khalifah yang terakhir sekali adalah Khalifah Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni adalah sebenarnya dia sepupu dan juga menantu Rasulullah SAW selepas dia menikahi puteri Rasulullah iaitu Fatimah. Okey. Jadi dia punya dia punya selepas dia Sayyidina Osman wafat, okey, umat Islam dia berpecah tau. Dia berpecah pada ada yang pihak pada Ali bin Abi Talib, yang apa tu, ada yang pihak pada golongan Muawiyah, ada yang berpihak pada Sayyidina Aisyah. Sebab apa? Sebab pendapat mereka yang berbeza. Okey. Jadi masa Sayyidina Ali dia takbir negara tu, dia dah dapatkan satu negara yang situasi dia yang sangat kucak-kacir. Okey. Jadi benda ni macam mana Sayyidina Osman akan menyelesaikan perkara tersebut, macam mana? Okey, nanti ahli grup saya akan terangkan. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Ajwad bin Muhammad Yusli akan menyambung pembentangan di bawah tajuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh beliau dan ataupun nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Quhafah, dan sebelum keislaman beliau dikenali sebagai Abdul Ka'bah. Diberikan gelaran As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW disebabkan beliau membenarkan kata-kata Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan pada masa itu tiada siapa yang mempercayai baginda. Lahir pada tahun 574 Masihi, berketurunan Bani Tamim dari suku Quraisy, merupakan orang kedua yang masuk Islam selepas isteri baginda iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, dan beliau wafat pada tanggal 23 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah. Seterusnya, gaya pentadbiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau menumpaskan gerakan golongan murtad dan nabi palsu, yang mana pada masa itu mereka ini menganggap bahawa agama Islam ataupun ajaran Islam hanya perlu diguna pakai semasa baginda sedang hidup sahaja. Justru itu selepas baginda wafat, mereka mula murtad dan mengamalkan ajaran-ajaran menyembah berhala mereka yang lama dulu. Seterusnya, beliau Sayyidina Abu Bakar melantik perlantikan gubernur di setiap wilayah, yang di mana gubernur-gubernur ini berperanan sebagai menjaga negara dan menjaga kewangan. Seterusnya, beliau menubuhkan jabatan perundangan yang di mana pada masa ini dikenali sebagai sistem kehakiman. Pada masa itu, jawatan tertinggi di dalam sistem perundangan ini dipegang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya, gaya pentadbir. Seterusnya, kita pergi ke proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dan pendidikan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pengumpulan dan proses penulisan Al-Quran ini dijalankan disebabkan beberapa faktor, di antaranya ialah syahidnya 500 orang hufaz Al-Quran di dalam peperangan menentang golongan murtad dan nabi palsu itu. Dan seterusnya, pengumpulan dan proses ini juga dicadangkan oleh Umar Al-Khattab supaya dikumpulkan bagi menjaga kesucian ayat suci Al-Quran. Dan beliau melantik Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia dalam proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran ini, dan ianya mula dikumpulkan pada tahun ke-12 Hijrah. Memakan masa selama 15 bulan untuk disiapkan dan dinamakan sebagai Mushaf Abu Bakar dan diguna pakai sehingga zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya kita lihat apakah kelebihan Mushaf Abu Bakar ini.
Yang pertama, penelitian yang begitu berhati-hati, mendalam, tepat dan sempurna. Kerana proses penulisan mushaf Abu Bakar ini akan dihakimi oleh dua orang saksi yang adil jika satu-satu ayat itu ingin dimasukkan dalam penulisan. Yang kedua, ayat-ayat yang ditulis pada mushaf itu adalah jelas. Seterusnya, memiliki qiraah sab'ah yang sahih iaitu cara bacaan yang telah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Seterusnya, jumhur ulama berpendapat ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, iaitu di dalam mushaf Abu Bakar ini, bertaraf mutawatir. Dan seterusnya kita lihat apakah sumbangan Abu Bakar terhadap ketamadunan Islam. Yang pertama, beliau memperluaskan kerajaan Islam di wilayah utara seperti Byzantin dan Parsi. Seterusnya, memperkenalkan sistem gaji kepada tentera, mengumpulkan mushaf Al-Quran dan hadis-hadis, dan seterusnya memerangi pasukan Rom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ainul Imtiaz bin Muhammad Zainuddin. Nombor metrik 42030011531. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang sumbangan Saidina Umar Al-Khattab. Baik, sebelum saya membentangkan tentang Saidina Umar Al-Khattab, eloknya saya bentangkan dulu tentang biodata beliau. Nama sebenar beliau adalah Umar Al-Faruq bin Ishaq. Digelar Al-Faruq kerana beliau seorang yang mampu menilai antara hak dan juga yang batil. Sebenarnya beliau telah lahir pada tahun 579 Masihi, iaitu pada 45 tahun sebelum hijrah di Mekah. Beliau juga merupakan khalifah kedua setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar selama 10 tahun 633 Masihi hingga 644 Masihi. Beliau telah wafat pada 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah akibat dibunuh oleh Abu Lulu'ah ketika solat subuh. Baiklah, sumbangan pertama beliau adalah pada pentadbiran Islam. Okey, Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar telah tersebar luas sehingga membuka wilayah Mesopotamia, sebahagian Empayar Parsi, Mesir, Palestin, Afrika Utara, Syria dan Rom Timur. Okey, wilayah ini telah dibahagi kepada beberapa bahagian, antaranya adalah Kufah, Basrah, Syam, Jazirah Mausil, Yaman dan juga Bahrain. Okey, tujuan wilayah-wilayah ini dibahagikan supaya mudah untuk diurus dan dipantau oleh khalifah dan juga gubernur-gubernur yang telah dilantik. Okey. Baiklah, sebagaimana kita tahu tadi, telah dilantik gubernur bagi kawasan-kawasan tertentu tadi yang telah dibahagikan. Okey, selain daripada gubernur, sebenarnya ada beberapa lagi jawatan penting bagi sebuah negara ini, iaitu setiausaha, khatib adiwan iaitu tentera, dan juga sahib al-kharaj jawatan pencukaian, sahib al-syutah jawatan polis, dan sahib Baitul Mal pembandaran negara dan juga qadi untuk bahagian hukuman. Okey, mereka semua ni memainkan peranan penting dalam menjaga sesebuah wilayah yang telah ditetapkan tadi. Tujuannya, apa yang berlaku dalam wilayah tu, mereka yang memainkan peranan dan akan memberitahu kepada wali atau gubernur, seterusnya menyampaikan kepada khalifah. Baiklah, seterusnya antara sumbangan terbesar Saidina Umar adalah berkaitan daripada sudut Baitul Mal. Okey. Dikatakan dalam buku yang saya baca ataupun yang saya buat kajian, Saidina Umar adalah khalifah pertama yang mengasaskan sistem Baitul Mal, iaitu pembandaran negara. Maka zakat, ghanimah, cukai, jizyah, cukai kharaj dan sebagainya semua disimpan di Baitul Mal. Okay, tujuan dikumpulkan semua itu, zakat, ghanimah sebagainya itu dalam Baitul Mal supaya mudah untuk disalurkan kepada pembangunan negara dan juga kepada mereka yang memerlukan. Jadi bila Baitul Mal ini tersusun, maka kadar negara akan lebih maju dan kadar kemiskinan akan menurun. Baiklah, seterusnya Saidina Umar juga telah memperkenalkan dua cukai yang baharu. Okey, antaranya yang pertama adalah jizyah. Jizyah dalam bahasa Arab bermaksud cukai cukai pelindungan. Okey. Jizyah ni dikenakan cuma kepada orang kafir zimmi, iaitu orang kafir yang tidak memerangi Islam. Okey. Dan mereka juga tinggal di bawah
wilayah Islam atau naungan Islam. Jadi di situ tujuan jizyah ni dikenakan kepada mereka sebagai tanda balasan kepada atas usaha masyarakat Muslim ni menjaga keamanan mereka dan melindungi mereka sepanjang mereka tinggal di bawah naungan Islam. Daripada situ juga dapat menunjukkan bahawa Islam ni rahmatan lil alamin, iaitu menjaga semua rakyatnya, tak kira bangsa maupun agama. Okey, baiklah. InsyaAllah cukai yang kedua itu adalah cukai kharaj. Kharaj adalah ufti atau dikenal sebagai cukai tanah ketika pentadbiran Islam. Ia diwujudkan bagi menggantikan cukai tanah yang sebelumnya dijalankan secara tidak adil. Maka cukai yang sebelum ni dia memberatkan para petani dan juga peladang lah yang memiliki tanah. Okey. Jadi bila kharaj ni berlaku, sistem kharaj ni secara dasarnya telah dapat mengurangkan beban para petani sepanjang pelaksanaannya. Okey. Seterusnya juga hanya pemilik tanah yang bukan Islam sahaja yang dikenakan cukai kharaj. Kerana jika dia telah jadi Muslim, maka dia perlu menunaikan kewajipan zakat. Okey, seterusnya sumbangan lain Saidina Umar terhadap ekonomi adalah dengan memajukan sistem pengairan dan seliran. Tujuannya supaya mudah untuk ekonomi itu lebih lancar baik dalam aspek sudut pertanian. Pengairan dan seliran ni penting untuk sudut pertanian lah, macam gandum dan sebagainya. Seterusnya Saidina Umar juga ada membina terusan yang dinamakan Terusan Amirul Mukminin di Mesir serta empangan Abu Musa di Basrah. Okey. Dan beliau juga telah mendirikan Baitul Mal dan mengemaskini sistem Baitul Mal supaya lebih teratur. Supaya lebih teratur ni maksudnya bila sampai kepada yang sepatutnya menerima bantuan tadi ataupun duit Baitul Mal tadi. Okey, seterusnya mengawal sistem aliran keluar masuk kewangan Baitul Mal. Semua kutipan zakat dan cukai dimasukkan ke Baitul Mal untuk kegunaan rakyat jelata. Okey, seterusnya sumbangan Saidina Umar pada sudut pendidikan. Okey, sebab kita perlu tahu sebelum tu Saidina Umar adalah seorang yang pakar dalam bidang ilmu fiqh dan juga sejarah. Maka daripada situ beliau juga telah membuka sekolah khusus buat kanak-kanak yang dinamakan Al-Kutab. Okay, penyusunan metod yang sesuai digunakan terhadap golongan yang baru memeluk Islam. Okay, dia juga telah menyediakan satu metod pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka yang baru memeluk Islam supaya mereka mudah faham. Lebih lagi tujuannya supaya mengelakkan daripada berlakunya salah faham berkaitan keimanan dan juga soal ibadah. Okey. Seterusnya Saidina Umar juga telah menghantar guru-guru untuk mengajar di daerah dan wilayah yang baru, wilayah Islam yang baru seperti di Basrah dan juga Kufah. Tujuannya untuk selaraskan kefahaman tentang Islam. Baiklah, dan yang terakhir antara sumbangan sangat besar Saidina Umar dalam dunia Islam ni atau tamadun Islam ni ada dengan mewujudkan takwim Islam. Okey, sampai sekarang kita gunakan. Okey, Saidina Umar telah membuat takwim Islam ni berdasarkan tahun hijrah Nabi. Okey, takwim Islam ni diperkenalkan pada 1 Muharram 17 Hijrah iaitu 16 Julai 1922 Masihi. Tujuan takwim tersebut adalah untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pendidikan yang berkaitan dengan tarikh pada waktu tersebut. Dan melambangkan juga takwim ini juga melambangkan pada kekuatan dan juga kemegahan pemerintahan Islam pada waktu tersebut. Jadi kita perlu bangga sebab umat Islam ada tarikh sendiri. Saidina Uthman bin Affan. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As. Lahir pada tahun 576 Masihi di Mekah Al-Mukarramah. Berketurunan Bani Umayyah, merupakan khalifah Islam yang ketiga dari tahun 644 sehingga 656 Masihi. Dan beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah. Seterusnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Saidina Uthman bin Affan sepanjang zaman pentadbiran beliau. Yang pertama, beliau melakukan penyelarasan Al-Quran kerana pada awalnya terdapat beberapa sahabat yang memiliki mushaf peribadi seperti Abdullah bin Mas'ud,
Ubay bin Ka'ab dan lain-lain bagi tujuan rujukan peribadi mereka. Maka terdapat mushaf pada mereka ini yang terputus dan tidak lengkap susunan ayatnya. Maka dari situ Sayyidina Uthman bin Affan mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai proses penyelarasan Al-Quran. Selain itu, perbezaan qiraat menjadi punca utama juga. Kenapa Al-Quran diselaraskan? Kerana wujudnya pertikaian di antara umat Islam setelah Islam tersebar luas sehingga keluar Jazirah Arab. Maka Sayyidina Uthman mengarahkan dan mewujudkan cara ini, iaitu menyelaraskan Al-Quran supaya kesemua umat Islam membaca Al-Quran dengan bacaan ataupun qiraat yang telah ditetapkan sahaja, beserta dengan susunan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditapis dan telah ditulis semula dengan tepat dan benar. Seterusnya terdapat juga peristiwa gelap di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, dan ianya berlaku di atas diri Khalifah Uthman bin Affan juga, iaitu konflik dan kontroversi pada zaman pemerintahan beliau. Yang pertama, pemberontakan dari orang-orang yang kecewa terhadap tabiat Khalifah Uthman dari segi pemilihan ahli jawatan kuasa di dalam kerajaannya. Seterusnya, berlakunya pertuduhan pentadbiran yang dikatakan mempunyai unsur bid'ah dari sudut ubudian dan amalan nepotisme dan kronisme, iaitu lebih mementingkan keluarga dan kerabat terdekat untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam kerajaan pemerintahan beliau. Seterusnya, berlakunya pemecatan pejabat tinggi dan pembesar serta digantikan juga dengan ahli keluarga beliau. Dan seterusnya, Khalifah Uthman juga dituduh atas pemborosan wang dan pembakaran Al-Quran. Konflik-konflik ini juga merupakan satu punca kematian ataupun kewafatan Khalifah Uthman bin Affan. Seterusnya kita lihat perluasan dakwah dan kuasa pada tampuk pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Yang pertama, beliau melakukan perluasan kawasan Masjidil Haram pada tahun 1226 Hijrah dan memperluaskan Masjid Madinah Al-Munawwarah pada tahun 29 Hijrah dengan beliau membeli tanah daripada tuan tanah untuk memperluaskan lagi kawasan masjid. Seterusnya kita lihat perluasan dakwah dan kuasa pada tampuk pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Yang pertama, beliau melakukan perluasan kawasan Masjidil Haram pada tahun 1226 Hijrah dan memperluaskan Masjid Madinah Al-Munawwarah pada tahun 29 Hijrah dengan beliau membeli tanah daripada tuan tanah untuk memperluaskan lagi kawasan Masjidil Haram dan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, beliau memperluaskan Islam dengan berdakwah kepada tawanan perang seperti mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqah dan juga ibadat. Seperti contoh yang pernah dicatatkan, Sayyidina Uthman menunjukkan contoh bagaimana cara berwuduk kepada tawanan perang. Seterusnya, beliau melakukan pembukaan wilayah-wilayah baru di Antalya dan Asia Kecil sebelah barat, sekaligus meluaskan empire pemerintahan dan ajaran Islam, dan seterusnya menjadikan Islam sebagai empire yang baru dan besar berbanding Byzantine dan Parsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Zulkifli, bernombor metrik 4203001501. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang keadaan umat Islam pada zaman pimpinan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang memegang tampuk kepimpinan sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Okey. Keadaan umat Islam pada ketika Sayyidina Ali memegang tampuk kepimpinan. Okey, umat Islam pada ketika itu sangatlah kucar-kacir
di mana ada pemberontakan dan juga sistem pentadbiran negara yang melemah dan juga perbezaan pendapat antara pimpinan-pimpinan negeri. Okey, hal-hal itu telah membuat umat Islam berada kepada tiga golongan, iaitu berpecah kepada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan yang berpihak kepada Sayyidina Ali, dan golongan kedua adalah yang berpihak kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, dan juga golongan ketiga adalah golongan yang berpihak kepada pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, seterusnya seperti yang saya cakap tadi, Sayyidina Ali bin Abi Talib telah menjawat jawatan sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat semasa keadaan umat Islam ketika itu sangat kucak-kacir. Okey, terdapat dua situasi yang perlu Sayyidina Ali bin Abi Talib ini menyelesaikan masalah tersebut. Antaranya adalah, yang pertama adalah masalah pentadbiran negara, di mana pentadbir negara kebanyakannya daripada orang yang bukan ahlinya, dan juga mereka mengamalkan sistem rasuah. Okey, masalah kedua adalah masalah untuk mencari dalang di sebalik pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, di antara kedua-dua masalah tersebut, Sayyidina Ali mengutamakan menyelesaikan masalah pentadbiran negara dahulu, oleh kerana pembunuh ataupun dalang di sebalik pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan memakan waktu yang lama, sangat lama, oleh kerana pembunuhnya bukan berada dalam Mekah, okey, berada dalam Madinah. Mereka berada di Syam ada, okey, mereka ada di berbagai teluk. So susahlah untuk mencari, memakan masa yang lama. So oleh sebab itu Sayyidina Ali mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah pentadbiran dahulu. Cakap yang berpihak kepada Sayyidina Ali, yang berpihak kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, dan juga yang berpihak kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, mereka berpecah oleh kerana mereka ada pendapat mereka sendiri. Antaranya adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah berpendapat Sayyidina Ali perlu menjalankan hukuman qisas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Akan tetapi Sayyidina Ali telah mengutamakan sistem pentadbiran, menyelesaikan sistem pentadbiran dahulu. Dengan ini telah menyebabkan beberapa peperangan akibat daripada perbezaan pandangan tersebutlah. Okey, antara peperangan yang berlaku adalah Perang Jamal. Perang Jamal ni antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali. Dan perang yang kedua adalah Perang Siffin. Perang Siffin ni adalah Sayyidina Ali. Perang Siffin ni adalah antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan tentera Muawiyah, dengan Muawiyah sekali lah. Lepas tu yang ketiga adalah perang melawan Khawarij. Tapi perang melawan Khawarij ni bukan kerana perbezaan pendapat yang tadi tu. Yang ni yang lain sikit. Okey, pada akhirnya Sayyidina Ali telah berjaya untuk menyelesaikan beberapa konflik negara Islam. Antaranya adalah sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran, Sayyidina Ali telah menurunkan orang yang tidak amanah itu dan menggantikan mereka dengan pemberontak yang mahir dalam sistem pentadbiran. Okey, ketika itu memang ada pemberontak. Okey, mereka memberontak tentang ni lah, pentadbir yang tidak amanah ini. So dengan langkah itu Sayyidina Ali berjaya untuk menyelesaikan dua masalah dalam satu cara penyelesaian. Okey, seterusnya masalah isu keselamatan negara Islam. Okey, Sayyidina Ali juga membina markas tentera di Parsi dan juga Syria, dan Sayyidina Ali juga telah berjaya untuk
untuk menyelesaikan konflik di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu